Berita menarik hari ini di Soka.com, Isnin 11 Oktober. Bendahari MCA Sabah, Datuk Chin Kim Hyung menyokong gesaan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin meminta kerajaan pusat membenarkan kerajaan negeri mengurus semula Labuan jika status pulau itu gagal dikembalikan sepenuhnya kepada Pulau Bebas Cukai. Kim Hyung berkata beliau percaya pemimpin politik Sabah boleh memperbaiki kebajikan sosial dan ekonomi penduduk Labuan dengan menjadikan pulau itu benar-benar bebas cukai seperti pada mula-mula ia diberikan status itu. Bung Mokhtar membangkitkan perkara itu ketika membahaskan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada 4 Oktober lalu. Beliau antara lain menggesa agar kerajaan persekutuan membenarkan Sabah membangunkan Labuan jika ia tidak mempunyai sebarang perancangan untuk dilaksanakan di pulau berkenaan. Dalam ucapan perbahasannya, Bung Mokhtar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lamak mendakwa ketika ini hanya coklat dan gula-gula barang bebas cukai yang dijual di Labuan, manakala harga barangan lain sama seperti di Tanah Besar. Bung Mokhtar menggesa Kementerian Wilayah Persekutuan supaya melawat Labuan dan melakukan kajian untuk mengembalikan dasar bebas cukai ke wilayah Persekutuan Labuan yang memberi manfaat kepada penduduknya. Sementara itu, projek Lebuhraya Pen Borneo Sabah yang setakat ini membabitkan pelaksanaan 12 pakej kerja di seluruh negeri mencatat kemajuan 59.67% sehingga September lalu. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Atul Kurup berkata selain 12 pakej itu, 3 lagi pakej kerja baharu iaitu di laluan dari Batu 32 Sandakan hingga ke Sungai Bauto sudah dikeluarkan surat setuju terima dan akan dilaksanakan tidak lama lagi dalam tahun ini. Arthur berkata semua 16 pakej kerja pembinaan Lebuhraya itu yang dilaksanakan ketika ini adalah antara 35 pakej kerja dalam pelaksanaan fasa 1 yang membabitkan jarak keseluruhan sepanjang 706 km. Jelasnya kerajaan sentiasa prihatin dan komited dalam memastikan kelancaran dan kelangsungan projek Lebuhraya Pen Borneo Sabah sebagai pemangkin pembangunan sektor sosioekonomi, perindustrian dan pelaburan di sepanjang jajaran projek itu serta memberi manfaat kepada rakyat Sabah. Berita seterusnya, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan selama 14 hari sehingga 27 Oktober. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan di isytiar antara 6 petang hingga 6 pagi. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Seterusnya, seorang lelaki yang hilang ketika memukat ikan di Sungai Padas berhampiran Sekolah Kebangsaan Kuala Tomani Tenom Sabtu lalu ditemui lemas. Hari ini, mangsa Zalitun 25 tahun terbabit ditemui orang awam jam 7.30 pagi, kira-kira 1 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata sebaik menerima maklumat awam sepasukan anggota dan pegawai terus dikerah ke lokasi penemuan. Katanya sebaik tiba pasukan paramedik terus melakukan pemeriksaan terhadap mangsa sebelum mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia. Terdahulu dalam kejadian jam 1 petang Sabtu lalu, mangsa dikuatiri lemas selepas hilang dipercayai akibat ditarik arus deras di sungai berkenaan. Mangsa dikatakan turun ke sungai berkenaan untuk mengambil pukat sebelum disedari hilang. Penduduk kampung yang menyedari kejadian itu kemudiannya menghubungi pihak berkuasa menerusi MERS 999 bagi mendapatkan bantuan segera. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami.
di mana seorang lelaki warga Indonesia yang bertindak agresif termasuk hampir merempuh anggota polis ketika cuba melarikan diri dari ditahan di Menggatal, Kota Kinabalu, berjaya ditahan polis. Dalam kejadian kira-kira jam 2 petang itu, polis turut terpaksa melepaskan 2 tembakan ke arah tayar kereta Pro 2 Myvi dipandu suspek berusia 20-an terbabit. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdurrahman berkata, operasi Ops Tapis dijalankan selepas pihak ada mengesyaki terdapat kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah di kawasan berkenaan. Katanya ketika cuba ditahan untuk pemeriksaan, suspek enggan memberi kerjasama dan bertindak agresif dengan merempuh kenderaan pasukan beberapa kali. George berkata suspek berjaya melarikan diri, namun kenderaannya hanya mampu bergerak sejauh 120 meter daripada tempat kejadian sebelum ditahan pasukan polis. Katanya pemeriksaan lanjut kemudiannya membawa kepada penemuan 2 paket plastik lut sinar, setiap satu berisi ketulan hablur kristal disyaki dadah jenis syabu. Sementara itu, kejadian berkenaan sempat dirakam oleh orang awam yang berada di lokasi kejadian sebelum tular di media sosial. Kejadian itu turut menerima pelbagai komen daripada netizen, termasuk ada yang memuji tindakan dan kecekapan polis sehingga dapat memberkas suspek. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.